Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita memberikan pengisian perbincangan ilmiah berkaitan dengan ibadah korban, ibadah korban dan permasalahannya. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi manfaat dan iktibar bagi kita di dalam memahami ibadah korban ini sebagai ibadah sunnah. Dan lebih lagi dikhususkan, kita akan cuba melihat dari sudut ibadah korban ini menurut ijtihadiyah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ibadah korban ini adalah ibadah sunnah yang memang telah lama berlaku, dan pertama kali dilakukan oleh dua orang putera Nabi Adam AS. Kalau kita tengok sorotan sejarah, iaitu Qabil dan Habil atas perintah ayahnya Nabi Adam AS. Itu kalau nak diceritakan panjanglah kisah dia, tapi itu sebenarnya juga adalah peristiwa korban yang berlaku kepada Nabi Adam AS. Kemudian korban ini juga pernah berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau kita lihat korban di zaman Nabi Allah Sulaiman ini, kita perhatikan Nabi Allah Sulaiman ini adalah satu-satunya anak Nabi Daud alaihissalam yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya setelah ayahnya wafat dan pewaris kitab Zabur serta tahta kerajaan. Dan telah diceritakan pada suatu ketika, suatu hari, kambing telah masuk ke dalam kebun orang. Ada kambing telah masuk ke dalam kebun orang. Lalu kambing tersebut memakan tanam-tanaman yang ada di dalam kebun seseorang itu. Dan orang yang punya kebun itu mengetahui bahawa tanam-tanamannya telah dimakan oleh kambing, bahkan banyaklah berlaku kerosakan dari segi tanam-tanaman. Lalu orang itu datang kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini kisah yang berlaku sirahnya, untuk meminta tanggungjawab terhadap orang yang tuan punya kambing ini. Maka sesampainya orang itu kepada Nabi Daud alaihissalam beserta orang yang punya kambing tadi, menceritakan perkara yang telah berlaku, maka Nabi Daud alaihissalam memutuskan supaya kambing yang telah memakan tanam-tanaman di kebun orang itu supaya disembelih sahaja.
Itu keputusan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman pula memberi keputusan yang lain terhadap perkara itu, iaitu dengan cara memberikan air susu dan anak kambing kepada orang yang punya kebun tersebut sebagai ganti daripada tanam-tanaman yang telah dirosakkan oleh kambing itu. Dan ternyata keputusan Nabi Allah Sulaiman ini alaihissalam telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi nak ceritakan bahawa ini satu keadaan pengorbanan yang berlaku. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan juga di dalam riwayat bahawa pernah terjadi ketika matahari hampir terbenam di sebelah barat, Nabi Sulaiman yang dikenali banyak membela binatang-binatang ternakan ini, dan termasuklah binatang yang dinamakan kuda dengan jumlah yang amat banyak. Nabi Sulaiman ni dia bela kuda lebih kurang 1000 ekor. Macam mana seekor kuda sekarang ni lebih kurang satu kontena lah nilainya, status seekor kuda. Jadi Nabi Sulaiman ni ada 1000 ekor. Jumlahnya hasil daripada rampasan perang. Jadi kerana sibuknya Nabi Allah Sulaiman ni memeriksa kuda-kuda tersebut sehingga matahari pun terbenam. Sibuk kira kuda. Sedangkan Nabi Allah Sulaiman pada waktu itu terlupa untuk mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat. Kita sudah faham dalam Isra dan Mi'raj, nabi-nabi, rasul-rasul dulu pun ada gaya salatnya. Ini telah tak perlu kita ulangkan lagi. Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menghitung kuda-kuda tersebut sampai pada bilangan yang ke-900. Daripada 1000 dia kira sampai pada 900, barulah dia sedar bahawa dia dah terlupa mengerjakan solat. Dan dia berkata, aku senang kepada kuda-kuda yang banyak ini sehingga melupakan diriku untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan telah meninggalkan salat, kata Nabi Allah Sulaiman. Pada waktu itu malaikat menegur. Malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Sulaiman, kuda-kuda ini yang telah membuatkan engkau terlupa mengerjakan salat. Oleh kerana itu, korbankanlah kuda-kuda tersebut untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Lalu apa yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi Allah Sulaiman sembelih 900 semua sekali. Sebab dia kira sampai 900, yang 900 ni menyebabkan dia leka. Semua 900 tu disembelih untuk dijadikan korban. Ini sebagai sejarah rentetan daripada yang berlaku pada Nabi dan Rasul yang terdahulu, yang memang telah melaksanakan ibadah korban ini. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah korban ini, dari segi syarak dia, kalau kita lihat takrif dia, dari segi bahasa, korban ini adalah nama bagi sesuatu yang dikorbankan, ataupun nama bagi binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Dan dari segi istilah fiqh, korban ini berarti menyembelih binatang tertentu dengan niat taqarrub kepada Allah, menghampirkan diri kepada Allah pada masa yang tertentu. Dia ada had masa, dia tak sama macam aqiqah yang tidak ada had masa untuk melaksanakannya. Namun aqiqah ada masa bila disunatkan melaksanakannya. Itu beza dia, Dan juga ta'rifan korban di sudut istilah fiqh ini juga adalah binatang an'am. Kita ada dalam Al-Quran surah Al-An'am, yakni surah tentang binatang ternakan.
binatang ternakan atau binatang an'am yang disembelih pada hari Nahar. Hari Nahar ni makna hari raya Korban ataupun Idul Adha, ya, dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat tentang ibadah korban ini merujuk kepada kitab Qami At-Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman, ya, An-Nawawi menerangkan bahawa di antara cabang-cabang iman yang lebih 70 itu, atau 77 cabang iman itu, salah satu daripada cabang-cabang iman itu adalah menunaikan ibadah korban. Kita tahu rukun iman memang 6. Tapi kalau kita nampak yang 6 itu saja, itu sebab kadang-kadang kita meremehkan perkara-perkara lain yang bersangkutan dengan keimanan. Dan untuk memperlengkapkan lagi kefahaman kita tentang keimanan itu, hendaklah kita ketahui ada 77 ranting ataupun cabang keimanan yang disebut di dalam kitab yang telah saya sebutkan tadi dengan perkataan yang berbunyi wa syu'batul thaminah wal arba'un ityanul udhiyah. Korban ni dalam istilah fiqh Arab dia kata al-udhiyah, ya, wal aqiqah wal hadi. Jadi An-Nawawi menyatakan bahawa cabang iman yang bilangan nombor 48, cabang iman yang ke-48 adalah ityanul udhiyah, melaksanakan korban. Melaksanakan korban, wal aqiqah, dan juga melaksanakan aqiqah, wal hadi, dan juga melaksanakan al-hadiyu ni, yakni korban yang dilakukan oleh Dhuyufur Rahman, tetamu Allah yang mengerjakan haji di Mina, dinamakan al-hadiyu. Kita di sini dinamakan korban. Itu beza dia, ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memaklumi fakta tersebut, maka hendaklah kita faham bahawa melaksanakan ibadah korban aqiqah ini adalah sesuatu yang dituntut. Nanti kita akan tengok dari segi apa hukumnya, ya. Sebab itulah ada baik dan wajar, malahan tak keterlaluan kalau kita satu kewajipan kepada parents, kepada ibu bapa, untuk memastikan, ya, anak-anaknya khasnya atau orang-orang di bawah tanggungannya telah pun dilaksanakan, didahului dengan ibadah aqiqah, kemudian korban. Cuma korban ini tidaklah digalakkan di dalam mazhab Syafi'i dibuat untuk budak-budak ataupun untuk kanak-kanak yang masih kecil, biar budak tu besar sikit. Ini ada perbincangan fiqah ni, ya, tapi bukan untuk menafikan hak ataupun tuntutan ibadah korban kepada kanak-kanak. Ini ada cerita dia nanti. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan tentang ibadah korban ini dari segi nas, dia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, merujuk kepada surah Al-Hajj, ya, yakni ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim.
yang mafhumnya atau kama qala, dan telah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, jadikan unta-unta sebahagian daripada syiar Allah. Allah jadikan unta ini sebagai salah satu daripada syiar Allah, tanda kebesaran Allah. Ya, kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah oleh kamu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Itu dikatakan basmalah. Dalam mazhab Syafi'i, ketika nak sembelih binatang korban, boleh sebut basmalah secara penuh, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun sebut Bismillah sahaja. Dia ada 5 perkara yang disunatkan ketika melaksanakan sembelihan korban menurut mazhab Syafi'i. Ya, yang diantaranya kita boleh kongsikan di peringkat awal ini, sunat semasa berkorban menurut mazhab Syafi'i. Saya nak nak kaitkan dengan menyebut nama Allah tadi. Kita terus masuk kepada pokok perbincangan. Yang pertama, baca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim lengkap, ataupun membaca sekadar Bismillah. Ini mazhab Syafi'i ni. Kita juruskan perbincangan kita untuk mazhab kita yang kita pegang ijtihadnya, di samping kita berkongsi maklumat tambahan sebagai bonus, ya, mazhab-mazhab lain insya-Allah di mana yang sesuai. Yang kedua, bersalawat. Sebelum nak sembelih ni disunatkan salawat. Salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, arahkan binatang tu ke arah kiblat. Fakta ni bukannya nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat jadi tukang sembelih. Nah, tapi nak kena tahu, kalau kita hadir, memang disunatkan kita hadir. Sebab pesan Nabi kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha supaya hadir ketika sembelihan. Bila kita hadir, kita kena faham dalam masalah ibadah korban ni ada 3 kumpulan yang terlibat. Satu, peserta korban. Sebelum daripada itu, tukang nak beli binatang korban tu ada ilmu ke tidak. Yang ketiga, tukang sembelih. 3 orang ni penting. Tukang sembelih kena ada ilmu sembelih. Kita yang nak berkorban kena ada ilmu korban. Dari segi niat itu paling penting. Dan orang yang nak cari lembu, kambing biri-biri, kibas tak ada sini dah. Kibas tak ada. Tapi Rasulullah dia berkorban dengan kibas putih 2 ekor. Itu Rasulullah. Ya? Nanti kita cerita pula daripada segi color dia macam mana. Tukang beli tu tengok color ke tidak, tengok tanduk ke tidak, tengok telinga ke tidak, atau main sapu je. Jangan. Sebab korban ni kalau boleh buat yang terbaik, bukan asal buat. Ni ya. Jadi arahkan binatang ke kiblat. Yang keempat, takbir sebelum atau selepas baca basmalah. Takbir, tapi bukanlah takbir raya lengkap. Oh, jenuh lah, lama tak sembelih dia jawabnya tu. Kira lagu raya, takbir. Dia takbir yang rangkap awal saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ulang yang itu. Ulang. Ya, ada 10 ekor, 10 ekor tu ditakbirkan. Sama ada sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim atau selepas. Elok sebelumlah. Wujudkan suasana tu. Ya. Kemudian yang kelima, berdoa supaya diterima. Yang nak sembelih tu khasnya dia berdoa supaya diterima. Yang melihat pun dah tentulah berdoa. Yang mafhumnya, ya Allah, inilah nikmat yang datang darimu. Itu kita doa ketika nak sembelih itu. Inilah nikmat yang datang darimu, dan dengannya aku mohon untuk dapat mendampingimu. Aku buat korban ni sebenarnya nak mendekatkan diri aku kepada Allah, kepadamu ya Allah, maka kau terimalah ibadah korbanku ini.
Ya. Sebab itu dikatakan di dalam kitab apa ni yang menerangkan tentang 77 cabang iman ni, dia kata fadhhiyatu dhabhul ibil awil baqar awil ghanam taqarruban ila Allah Ta'ala. Dia kata korban ialah menyembelih unta, sapi. Kenapa sebut unta dulu? Sebab di Arab Saudi zaman Rasulullah SAW ni unta lah yang agak dominan, binatang yang agak menonjol. Ya, unta ni. Menyembelih unta ataupun sapi ni lembu betina. Nanti kita nak cerita nanti binatang ni nak korban ni jantan ke betina, yang kasih macam mana, yang baka macam mana, panjang ni. Kemudian umurnya berapa nak tahu juga. Walaupun itu tak perlu tahu sangat bagi kita yang ahli, tapi yang nak membeli kena tahu color dia macam mana, badan dia macam mana, jantan dengan betina mana elok ke, boleh dua-dua. Ini penting. Jangan bila pergi kandang lembu je, nak beli lembu korban ni, ada tu, tengok sebelah kanan. Jangan gitu. Mentang-mentang mau pegang duit, mau pegang piti 350, 400, lepas tu mau pergi kandang boleh kena taste cawan, habis tak kira lembu. Boleh lah ambil 5 ekor. Ini bukan beli ikan di basah. Ini amanah orang. Dari 1000 orangnya, apanya. Ini semua kena faham benda-benda macam ni. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh kita berdoa supaya dapat mendampingi. Sebab itu dia kata korban ialah menyembelih unta ataupun sapi ataupun kambing. Bila cerita kambing macam mana? Kambing ke elok, kambing biri-biri ke elok. Nak ambil kira semua tu menurut mazhab kita. Ambil mazhab kita dulu. Ataupun selama ni orang kampung buat, tak ikut mazhab Syafi'i rupanya. Sebab tak ada dikursuskan tukang beli lembu tu. Tukang sembelih lembu tu adalah kursus sembelih. Tukang beli lembu korban ni tak dikursuskan. Sebelum pergi tu bawa checklist. Bawa checklist. Tengok. Ada warna putih tak Ji? Putih tak ada, hitam semua. Nak kena cari tempat lain dulu lah. Kalau putih kan main putih dulu. Alah boleh dia kata. Ini bukan soal boleh Ji. Haji je dah dapat duit. Saya ni pegang mana? Yang Haji kerja hati. Kalau ada tempat putih, saya cari putih dulu. Mana ada lembu putih sekarang? Haji ni business minded. Tak mau. Nak ceritakan kambing apa dia sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ini maksudkan dalam doa. Dengannya aku memohon untuk dapat mendampingimu ya Allah. Ini melakukan ibadah korban. Ini cerita apa ni? Cerita sebut nama Allah tadi ya. Maka sebutlah oleh kamu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah mati, maka makanlah sebahagiannya. Ini cerita makan ni pun nak tengok mazhab Syafi'i. Makan semua boleh tak? Tak nak makan sikit pun boleh tak? Atau makan 1/3 ke? Atau makan 1 kilo ke? Ataupun boleh makan setengah daripada 1 bahagian. Ini saya kata ilmiah ni. Ya, baik. Makanlah dan beri makanlah rela dengan apa yang ada padanya. Yang ni yang tak meminta-minta. Kita tak ada minta-minta sangat daging korban, tapi pada Tok Guru ni, Tok Guru tak minta. Maka adabnya beri. Kita kata begini, saya pun selalu makan daging korban ni, tapi adab pun dulu. Tok Guru jangan lupa. Ya? Sebab kalau orang politik ingat pula, artis ingat pula, Tok Guru tak ingat, tak jadi lah. Gitu. Dan orang yang meminta, yang ada padanya, dan orang yang meminta. Orang minta pun mungkin dia fakir miskin, tak pernah makan daging pagi. Ya.
Demikianlah kami, yakni Allah telah menundukkan unta-unta itu pada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok ibadah korban ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat ni, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Apa maksud bersyukur ni? Bersyukur ni nombor satu, Allah bagi kita nikmat yang berbagai-bagai, kepelbagaian nikmat. Nombor dua, bersyukur kata ulama sebab kita ni dipanjangkan usia, hanya umur. Nombor tiga, bersyukur ni juga dia akan menjadi kafarah, yakni penghapus dosa, penebus dosa kepada pelakunya, yakni peserta korban, sama ada di atas kesilapan yang telah dilakukan. Tengok, korban ni punya kafarah pada dosa kita. Siapa boleh mengaku dia tak berdosa atau sikit dosa dia, banyak dosa kita. Rupanya dengan melakukan ibadah korban ni boleh mengkafarahkan, menghapuskan dosa kita dalam bentuk kesilapan yang telah dilakukan, ataupun cuai dalam menunaikan kewajipan. Silap tu satu hal, ataupun cuai, acuh tak acuh dalam melakukan kewajipan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga melakukan ibadah korban ni dari segi hikmahnya, ya, kesyukuran itu juga memberi kelegaan kepada keluarga orang yang berkorban dan kepada yang lain. Lega, kelegaan. Orang kita selalu kata lega. Dia rasa dia kelegaan sebab dah melaksanakan satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk menghidupkan amalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini dia antara hikmah melakukan ibadah korban. Bukan bakal lembu saja-saja, bukan sembelih lembu saja-saja, ada hikmah di sebaliknya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar, sadaqallahul azim. Maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu, kata Allah, dan wanhar, berkorbanlah. Jadi Allah suruh kita melaksanakan ibadah korban. Kalau kita lihat satu lagi hadis riwayat At-Tirmizi ataupun daripada Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadis ini diambil bersumberkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma 'amila adami min 'amalin yawman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam, innaha la ta'ti yawmal qiyamah بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا." صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kita jangan dengar sabdaan Nabi dari segi apa dia punya matannya. Kita dengarlah apa kata-kata Nabi. Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu maknanya binatang an'am tadi, binatang peliharaan, binatang ternakan tadi, ya? Sesungguhnya haiwan korban itu hari kiamat kelak akan datang berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sunat kita tengok, ya. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban itu. Belum lagi darah tu kena bumi, pahala dah diterima. Ini cerita darah pula, ya. Ada yang nak korek lubang, banyak lubang. Ada yang nak korek satu lubang besar.
Ada yang sekarang ni nak korek pun tak ada. Sembelih atas jalan raya ke atas tempat-tempat yang kematu macam itu, lalu dipancutkan darah tu macam mana dengan air, panggil bomba pancut begitu. Apa yang penting tuan-tuan, ada beberapa perkara. Nombor satu, hygiene, masalah kebersihan. An-nazafah minal iman. Memanglah darah binatang korban itu hakikatnya mulia, tapi darah tetap berstatus najis. Kalau dia dibiarkan merata-rata, dia akan mendatangkan bau yang busuk, lalat, akhirnya penyakit pada anda dengan izin Allah. Sebab itu darah itu ditanam di kampus atau ditimbus. Kalau nak dialirkan pun, sebaiknya pastikanlah aliran darah ni dia tidaklah ke tempat-tempat yang terlalu tercemar. Dan alirannya, pastikan aliran tu aliran yang terus menerus begitu. Kalaulah longkang ataupun tali air kecil tu nampak tersumbat, kalau ada di antara jamaah kita orang kuat JKR ke apa ke peparitan ke apa, minta biasa baik dia ambil kira. Sebab nak menyambut hari raya ni bukan setakat kita bersihkan kubur, bukan setakat kita vacuum surau atau masjid, tapi bila nak melakukan ibadah korban, pastikan prasarana persekitaran, kemudahan yang ada secara semula jadi di kawasan perumahan kita, maknanya dalam keadaan yang baik. Kalau nak dialirkan darah tu kerana tak boleh nak tanam, tak ada tempat dan nak korek tanah, nak alirkan darah tu secara mengalir terus. Jangan sampai dia berlombok di satu kawasan nanti. Maklum, ini bukan darah sembelih ayam. Darah sembelih ayam pun tak boleh kita biar begitu atas rumput, orang tengok tak cantik. Dan ini kan pula darah korban ni, dia membuak-buak, dia berbuku-buku. Ada orang allergic, tak boleh tengok darah dan sebagainya, bau darah pun tak boleh. Itu nak kena faham. Di samping kita beradablah juga dengan darah binatang korban ni, tapi yang lebih penting adalah kebersihannya. Itu nak kena faham ya, dari segi darah tu, supaya tidak ada kekeliruan masalah nak tanam, nak timbus darah, kena ali ke. Semua itu tidak menjadi kesalahan asalkan ianya diuruskan secara beradab. InsyaAllah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW tentang pahala ni. Betapa besarnya pahala orang yang melakukan ibadah korban. Ya. Kemudian kita tengok sedikit lagi, bersumberkan daripada Zaid bin Arqam, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Qalu ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bi kulli sya'ratin hasanatun. Qalu fas-sufu. Qala bi kulli sya'ratin min as-sufi hasanah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bertanya, wahai Rasulullah, ya, apakah udhiyah, yakni korban itu? Beliau menjawab, yakni baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia adalah sunnah bapa kamu, yakni Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, apakah ianya untuk kita? Maka beliau menjawab, dengan tiap-tiap sehelai bulu satu kebaikan. Mereka bertanya, maka bulu yang halus? Beliau menjawab, dengan tiap-tiap sehelai daripada bulu yang halus satu kebajikan. Maknanya sahabat nak tanya, kalau bulu tu halus macam mana? Satu kebajikan juga, kata Nabi SAW. Begitulah besarnya pahala korban. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, thalathun hunna alayya faraid wa lakum tatawwu' an-nahr wal witr wa raka'at ad-duha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mafhumnya 3 perkara ke atas aku adalah fardu, ya, dan ke atas kamu adalah sunat. Perkataan Nabi ni menjadi perbincangan ulama. Ada ulama kata wajib, contohnya Imam Hanafi.
Ada ulama baki mengatakan sunat muakkad. Bila kata sunat muakkad, pecah pula 3 imam mazhab lagi kepada pendapat yang berbeza sedikit. Dia begitu. Walaupun sunat muakkad. Ya. Apa dia? Yang pertama, wajib bagi aku, fardu bagi aku, sunat bagi kamu adalah awal-awal lagi Nabi sebut an-nahr, korban. Yang kedua, wal witr, sembahyang sunat witir. Kerana sunat itulah kita tak berapa ambil berat. Ambil berat pun bila sampai bulan puasa je baru ingat witir. Itu pun buat pun nampak tak berapa jelas dan faham sangat menurut mazhab Syafi'i. Orang witir afdal 3 rakaat 2 salam, dia buat witir 3 rakaat 1 salam. Walaupun tak salah, tapi afdal itu perlu diambil kira dalam permasalahan hukum fiqh ni. Dia pula buruk, dia kata, semayang pun nak komplain ke? Yang tak semayang tu macam mana? Janganlah banding dengan tak semayang je tu. Kita banding dengan orang semayang yang bertepatan. Itu penambah baikan. Dan 2 rakaat semayang duha pada aku wajib, bagi kamu sunat. Dan Nabi menyebut lagi di dalam At-Tirmidzi, umirtu bin nahr wa huwa sunnatul lakum. Aku disuruh berkorban dan sunat bagi kamu. Dalam Darul Qutni pula disebut, kutiba alayya nahr wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan kepadaku korban dan tidak wajib bagi kamu. Ini kita kena faham, ya. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Muslim pula kita lengkapkan hujah ini. Idza ra'aitum hilal Dzul Hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jika kamu telah melihat hilal, yakni masuknya bulan Dzul Hijjah, masuknya bulan Dzul Hijjah, dan salah seorang dari kamu ingin berkorban, maka hendaklah dia membiarkan rambut dan kukunya. Ini datang hukum, siapa peserta korban, nak melakukan ibadah korban, masuk saja bulan Dzul Hijjah, 1 Dzul Hijjah, Maghrib malam ni katakan, cecah je Maghrib, 1 Dzul Hijjah jatuh, disunatkan bagi dia tidak menggunting rambut, mencukur bulu dan memotong kuku. Kenapa? Nombor 1-nya untuk mengambil sempena perbuatan tetamu-tetamu Allah di tanah suci yang berpantang. Yang kedua, mengikut ulama, dia katakan orang-orang yang tidak cukur, tidak potong kuku ni, mudah-mudahan apabila dimerdekakan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, ia di dalam keadaan sempurna tubuh badannya. Ini diceritakan tentang sunnah kita yang berkorban ni tidak mencukur dan tidak menggunting atau memotong kuku. Ini bagi mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain boleh berlaku, tapi kita kena faham yang mana kita punya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita faham beberapa perkara tentang ibadah korban ni bila disyariatkan? Kalau orang tanya dari segi sejarah, history dia, bila korban ni disyariatkan? Dia disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah. Sama seperti ibadat zakat dan juga sembahyang Id, sembahyang hari raya. Syariat ini juga sabit daripada dalil Al-Quran yang kita bacakan tadi. Tahun kedua Hijrah, itu disyariatkan ibadah korban. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada masalah hukum melaksanakan ibadah korban. Bagi mazhab Hanafi, hukumnya wajib sekali dalam setahun bagi orang yang bermukim daripada penduduk tempatan. Orang bermukim
Orang cari rezeki kemudian buat rumah kat situ. Contoh ringkas untuk mudah faham lah, orang bermukim. Mustautin ni penduduk tetap, anak jati. Ya, orang yang bermukim, bagi dia adalah wajib sekali dalam setahun. Ya. Mazhab lain dihukumkan sebagai sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kita tengok mazhab Maliki. Mazhab Maliki makruh kalau tak buat, jikalau mampu. Makruh kalau tak buat, maknanya dituntut buat. Mazhab Maliki ni kalau tak buat, hukumnya makruh. Dan boleh juga dibuat untuk ahlinya. Dia boleh buat mewakili keluarganya, boleh juga, seorang dalam satu keluarga. Tapi dituntut buat. Kalaupun dia tak buat, dia boleh buat untuk ahli dia, untuk isteri, untuk anak. Kalau tak buat, sekiranya mampu, hukumnya makruh, kata dalam mazhab Maliki. Kita ambil mazhab kita teruslah. Mazhab kita selalu kita dengar hukumnya sunat muakkad. Memang dia pecahan pada sunat muakkad, tapi dalam mazhab Syafi'i dia mengkhususkan lagi sunat muakkad itu. Pertama, hukumnya sunat aini, sunat bagi tiap-tiap orang. Ya, sekali dalam seumur hidup dia. Tiap-tiap orang disunatkan sekali dalam seumur hidup. Dan juga dalam mazhab Syafi'i juga hukum korban ni sunat kifayah. Kita selalu dengar fardu kifayah, seorang buat lain tak payah dah. Kalau tak ada siapa buat, semua dapat payah. Dalam masalah korban, mazhab Syafi'i menghukumkan sunat kifayah jika bilangan ahli keluarganya itu ramai, memadai seorang dalam keluarga yang menjadi wakil yang membuat ibadah korban. Kalau dia dalam keluarga yang ramai dalam rumah tu, maka jatuh sunat kifayah. Maknanya seorang buat, lain lepas daripada tuntutan. Itu bagi mazhab kita. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah korban ni juga yang perlu kita ambil perhatian. Dari segi setelah kita faham dari segi hukum hakam dia, ya, kita tengok bentuk korban pula. Sebelum bentuk korban tadi, kita pecahkan sikitlah. Sebelum masuk bentuk korban, kita nak tengok apakah hukum korban bagi kanak-kanak dulu. Kalau akikah tu dah tentulah budak-budak tu daripada sunnahnya umur 7 hari ataupun 14 hari ataupun 21 hari. Tu dia punya ranking untuk akikah. Maknanya memang dituntut ketika budak ni memang budak-budak, memang kanak-kanak, memang anak kecil. Korban ni beza sikit. Korban ni beza. Sebab tu akikah ni dianjurkan, disyurkan buat, ataupun hukumnya buat lebih dahulu daripada korban. Tapi dari segi korban, bagi mazhab Hanafi, kita tengok dia kata wajib korban dengan hartanya. Boleh, maknanya nak buat korban untuk kanak-kanak ni kena daripada duit budak-budak tu sendiri. Yalah, budak mana ada duit dah. Duit awak dapat lah, awak umi dapat masa dia bersalin tu. Banyak dalam tabung bawah katil tu. Habis nak bagi tahu budak mana tahu nak jawab, boleh pergi dia tak ada. Dia kira mana apa yang dibuat oleh abinya, oleh bapaknya, mana itulah mewakili kepada anak. Maknanya dia kena dengan hartanya dan dibuat oleh ayahnya ataupun warisnya. Itu kalau golongan mamak dia lah, mazhab Hanafi. Ya. Bagi mazhab Maliki, sunat bagi kanak-kanak kecil. Walaupun dia kecil, sunat. Sebab kita faham daripada hukum tadi, mazhab Maliki ni nampaknya agak tegas. Kalau tak buat, mampu, hukumnya makruh. Jadi untuk kanak-kanak pun dia letak hukum sunat.
Budak tu maknanya kecil-kecil pun boleh dibuat korban untuk dia. Bagi dua lagi mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak sunat bagi kanak-kanak. Itu pula. Tidak sunat bagi kanak-kanak. Tunggulah budak-budak ni setelah dia akil baligh baru tidak dinamakan kanak-kanak ada. Maknanya kalau budak ni masih kecil lagi, bagi mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak disunatkan. Tapi kalau nak buat juga boleh tak? Boleh, sebab mazhab Maliki hukumnya sunat, tak salah. Cuma sebelum ni mungkin kita tak nampak pengagihan mazahib ni. Kita lebih banyak dengar ahli-ahli agama bercakap boleh, tapi boleh tu tidak dikategorikan, tidak diasingkan dari segi hukum. Sekarang ni kita nampak agak lebih jelas, ya. Apabila digunakan harta walinya, datang bapa nak korbankan anak ni, nak buat korban untuk anak, guna duit bapa. Datuk nak buat korban untuk cucu, guna duit datuk, sebab menantu belum ada duit lagi, tak cukup. Sewa rumah daripada rumah mahal sampai rumah bawah rumah, macam cerita di Ramli. Jadi duit tak cukup, habis bulan habis gaji. Jadi atuk ni tengok, jadi dia rasa kesian, jadi dia nak buat korban untuk cucu dia. Jawabnya macam mana? Jawabnya boleh, mustahab, maknanya bagus, elok dibuat. Ya. Tapi bagi Hanafi dan Maliki tidak sunat, tidak sunat. Bagi Syafi'i, bagi Hanafi dan Maliki, maknanya kalau wali nak ni hukumnya sunat, tapi dua lagi mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak sunat. Itu kena faham. Itu dari segi kalau nak buat korban untuk kanak-kanak. Jadi nampaknya bagi mazhab Syafi'i dan Hanbali ni, dia ada bagi laluan mak bapak pendapat sikit lah. Baru lepas buat akikah, nak buat korban, kena pula macam-macam, nak mikir kehidupan ni dah. Maka dalam kita taklid kepada mazhab Syafi'i, makna boleh lewatkan sikit budak ni, makna bolehlah menabung sikit mak bapak ni untuk cari kambing, ataupun untuk cari lembu, ataupun untuk cari kambing biri-biri. Ini cerita lepas ni nanti. Baik. Kemudian bentuk, kita pergi pada bentuk korban. Bentuk korban. Bentuk korban ni ada dua. Ya, satu dipanggil korban nazar. Kita buat MOU dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Korban nazar ni dikategorikan sebagai korban wajib. Ya, korban wajib. Baik, hukum asal ibadah korban ni memang sunat muakkad, tapi dia akan menjadi wajib bila seorang itu bernazar. Bernazar. Sama ada dia bernazar, nazar ni pula boleh pecah dua. Satu nazar haqiqi, satu nazar hukmi. Ni nak kena faham ni. Bab korban nazar ni yang menyentuh bab niat, yang ini kita lihat dalam masyarakat ramai lagi yang tak berapa faham. Sedangkan niat ni bila tergelincir, kata ulama fiqh, sama ada mu kaya ataupun mu fakir, jatuh hukum. Mu kaya pun boleh jatuh nazar bila mu silap niat. Mu miskin pun akan jatuh nazar bila mu silap niat. Makna orang kaya ke orang miskin wajib belajar ilmu. Itu je. Sebab belajar ilmu ni tak bayar pun. Mari macam hari ni tak bayar apa pun. Jadi sebab itu kalau mu tak faham, mu kaya ke mu miskin, hukum jatuh. Sembahyang ada kecuali bagi orang kaya? Dah. Orang kaya orang miskin sembahyang wajib. Mana orang kaya dia patut lagi banyak sembahyang sunat sebab dia banyak dapat rezeki Allah. Ahli sukan dia patut banyak sembahyang sunat sebab dia sihat. Sebab dia sedut oksigen, ahli sukan yang paling banyak. Dia paling banyak sedut oksigen, ahli sukan. Patut dia lebih taat pada Allah ni pakai surah Ghafir. Lama waktu sembahyang. Contohlah, marah-marah lah, aku boleh buat memang begitu cara. Ya. Bila dah seronok tu sampai lupa sembahyang maghrib, nak dijamak ni pula, jamak benda kau bengok. Dia ni tak faham. Dia gini. Saya bila tentu bab tak mau ngaji ni memang musang seran. Allahu Akbar. Ya. Baik. Satu kita nak cerita tentang nazar
yang boleh dipecah pada dua, satu nazar hakiki, satu nazar hukmi. Yang dimaksudkan dengan nazar hakiki ini, apabila seorang menggunakan nama Allah, dia disebut nama Allah, ataupun perkataan nazar di dalam ucapan dia sebut. Tapi bagi mazhab Syafi'i, kalau kita buka dalam Al-Fiqh Al-Islami, satu orang dia beli binatang itu, memang dia beli binatang itu untuk korban. Dia hanya niat saja, tapi dia tak lafazkan. Dia tak lafazkan ini binatang untuk nazar, untuk korban, maka itu jadi korban sunat juga. Kalau dia kena diam, dia beli binatang memang untuk korban, tapi dia diam, dia tak lafazkan. Inda Syafi'i, binatang itu boleh makan. Dia tidak jatuh status nazar. Bagi mazhab Syafi'i saja. Ini sementara ingat tu saya masukkan terus apa-apa ya dalam mazhab. Baik. Contohnya yang jadi nazar ni tadi, balik pada nazar tadi sunatnya. Nazar bila disebut, ada sebut nama kalimah Allah ataupun kalimah nazar dalam ucapannya, seperti seseorang tu berkata, demi Allah. Demi Allah, wajib bagiku berkorban lembu ini. Jadi nazar. Jadi nazar. Ya. Atau dia kata, kerana Allah wajib ke atasku berkorban seekor kambing atau seekor unta. Nazar juga. Ya, sebab dia kata kerana Allah. Yang tadi dia kata demi Allah. Benda tu juga. Ataupun dia kata kerana Allah aku wajib mengorbankan kambing atau unta ini. Pun jadi nazar juga. Ataupun dia kata aku jadikan kambing ini sebagai korban. Jadi nazar juga. Sama ada lafaz tu orang kaya ke orang miskin, dia sebut macam itu sebab jahil, tak ada ilmu, dia jatuh. Dia jatuh. Orang jahil, sedangkan majlis ilmu ada, tiba-tiba dia ceraikan isteri dia dengan cukup syarat, walaupun dia jahil, jatuh. Ni cerita niat, cerita lain, tapi dia lafazkan. Ya. Kemudian ceritalah dengan pihak yang berwajib, Jabatan Agama Islam Negeri atau Pejabat Agama Islam Daerah. Di sana dia ada perundangan Islam pula. Ni nak kena faham benda-benda macam ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disebut dengan lafaz tadi, dia jatuh apa? Korban nazar hakiki. Bagi mazhab Syafi'i, tak boleh makan sikit pun dagingnya. Ada mazhab boleh makan. Datang si jahil ni, si bodoh ni, oh kita taklid lah, mazhab boleh makan dia. Oh, tu bengok. Ini nama ambil kesempatan. Sebab tu tak boleh ambil kesempatan dengan ilmu mazahib ni, tak boleh. Nak kenyal kamu, mutaklid, taklid buta. Tak boleh begitu. Ya. Baik. Kemudian nazar hukmi pula. Nazar dari segi hukum, apabila seorang tu berkata, aku jadikan lembu ini sebagai korban. Itu nazar tu. Aku jadikan lembu ini sebagai korban. Atau dia kata ini adalah korban. Ini adalah korban. Maka dia jatuh korban wajib ataupun korban nazar juga. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi binatang yang dinazarkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar dengan binatang lain, meskipun ianya sama jenis ataupun lebih baik. Daging binatang nazar yang telah disembelih hendaklah disedekahkan seluruhnya, seperti mana yang kita terangkan sebentar tadi. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apabila seorang tu dia beli atau dia bawa binatang yang harus dikorbankan, jadi dia beli, dia bawa binatang yang harus dikorbankan, kemudian ditanya orang, dia bawa binatang, binatang tu dia punya, bukannya wakil masjid pergi cari lembu tu. Ni dia nak buat sendiri korban, dia nak sembelih belakang rumah dia. Ni maksud ni. Adapun yang dia wakilkan pada EJK masjid, EJK surau tu memang sudah ada dia punya akad dalam borang. Borang-borang tu hendaklah sebaiknya dinyatakan ayat tu ini adalah korban sunat, untuk mengatasi masalah jadi berubah status jadi korban nazar. Borang-borang ni pun nak kena pandai juga, bukan setakat pandai kait borang aja.
ayat dalam borang tu. Sebab ini ayat syar'i, nak kena jaga baik-baik. Ya, nanti kerana ayat tu orang lafaz tak betul, maka dia boleh bertukar status. Dan bukan cakap bertukar status, dia akan terus bertukar hukum. Bila hukum, di sana ada balasan, impak daripada hukum. Jadi kalau ada orang ni, dia beli atau dia bawa binatang yang harus dikorbankan, kemudian ditanya orang mengenai binatang itu, lalu dia jawab binatang tersebut untuk dikorbankan, seperti katanya ini adalah lembu korban. Bawa mana lembu tu? Lembu kau? Oh, dia lembu korban. Dia kata gitu. Ya. Atau aku jadikan dia yang ni lembu ni korban. Aku nak jadikan lembu ni korban. Korban. Gitu. Maka ia disamakan dengan hukum nazar. Ia disamakan dengan hukum nazar. Duk pimpin lembu. Duk pimpin lembu tu. Nazar. Ya. Sekiranya dia menjawab dengan kata aku jadikan lembu ini untuk korban, aku jadikan lembu ini untuk korban, dengan adanya kalimat ini, spesifik tu, dengan adanya kalimat ini, maka jadilah ia nazar yang sebenar, nazar hakiki. Dia tunjukkan secara pasti, aku jadikan lembu ini untuk korban, spesifik, maka jadi nazar. Dia begitu. Ya. Ketika itu wajiblah disembelih binatang tu, sedekah seluruh anggota badannya, dan dia haram bagi yang punya binatang memakan dagingnya bagi mazhab Syafi'i. Saya cakap mazhab Syafi'i dulu. Ya. Jadi Imam Malik pula, mazhab Maliki dia pendapat yang lebih berat lagi terhadap masalah ini, iaitu jika seorang ketika membeli binatang yang diharuskan korban itu telah berniat untuk dikorbankan, jadi terus korban wajib. Nak beli binatang, niat binatang tu nak beli binatang korban, terus jadi korban nazar. Sebab mazhab Maliki ini dia nampak tegas di sini. Dia nampak tegas. Dan inilah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sering berlaku sebenarnya dalam masyarakat kita. Sebab itu nak mengelola, nak mengendalikan ibadah korban ni amat wajar. Perbincangan, mesyuarat dan sebagainya mesti dibuat terlalu awal. Ambil kira semua ni, kumpulan-kumpulan jentera kerja korban ni, dari segi yang cari lembu, dari segi sembelihnya, yang segi borangnya, apa semua ni kena disusun secara baik, secara berilmu. Ya, inilah masalah dalam masyarakat Islam, orang awam yang kurang ilmu terhadap kesan daripada ucapan. Jadi kalau kita tengok masalah talak, masalah nikah, ucapan memberi kesan hukum. Korban pun macam itu juga. Ya, walau bagaimanapun di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kitab fiqh Arab, ya, fiqh Arab kuning, ya, ada mengemukakan alternatif ataupun pilihan kepada kita dalam mengelakkan masalah ini. Kita Hasyiah Al-Bajuri dia bagi jalan keluar. Dia bagi jalan keluar. Sekiranya kita ditanya mengenai binatang korban kita, ni masalah kita buat korban sendiri nanti kan. Kita beli lembu, kita beli kambing, kita nak buat korban dengan anak beranak kita. Bukan kita isi borang pergi kat masjid, tu cerita lain. Kita nak buat korban. Sebab dulu mana dia cerita jika masjid zaman Nabi. Dia buat sendirilah. Jadi hukum asal bincang hukum itu. Baik. Jadi untuk mengelakkan masalah ni, kalau kita ditanya mengenai binatang korban kita, maka janganlah kita menyatakan ianya binatang korban kita, tapi hendaklah kita kata lembu ini saya akan sembelih pada hari raya korban. Tokoh ayat teknikal yang diizinkan. Ini ulama tulis tuan ni. Dia kata apa? Kalau orang tanya lembu ni buat apa? Lembu ni saya nak sembelih hari raya korban. Untuk elak jadi tersilap sebut boleh jadi nazar. Ya. Tapi sekiranya seorang itu menjawab dengan kata ini adalah korban sunatku, atau lembu ini aku nak buat korban sunat, maka ia tidak menjadi korban nazar. Jadi ada 3 ayat yang boleh menyelamatkan
Nombor satu, kalau kita ikut kita Hasyah Al-Bajuri, kalau orang tanya, kita kata lembu ni aku nak sembelih hari raya korban. Fokus hari raya korban. Yang kedua, kita kata apa dia? Ini adalah korban sunat. Yang ketiga, kita kata lembu atau kambing ni aku nak buat korban sunat. Dia akan jatuh status jadi korban sunat. Dia jadi korban sunat.